Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi live hari ini ringkas untuk mengulas perkembangan terkini dalam Perhimpunan Agung UMNO. Jadi sila dengar dengan teliti dan share ramai-ramai, dan silalah komen jika audionya jelas. Okey, baik. Jadi hari ini berlaku undian usul jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Kalau kita lihat semalam, sebelum ini dalam Perhimpunan Agung, bila sebut saja jawatan presiden dan tidak dipertandingkan, terus kena bu. Bila ada perwakilan minta jawatan presiden dicabar, tepukkan gemuruh. Jadi dari situ sebenarnya sudah berlaku undi. Sebab dari hari ini undian diberlakukan atas pungutan suara. Jadi kalau nak setakat nak dengar bunyi pungutan suara, semalam orang dah bersuara. Malah ada tepukkan gemuruh bila perwakilan mencadangkan jawatan presiden dicabar. So pelik hari ini bila usul ni menerusi pungutan suara diluluskan. Maknanya jawatan presiden dan timbalan presiden tidak boleh dicabar. Okey, pelik ya. Dan Khairi Jamaluddin telah mendakwa bahawa ada pengundi hantu yang telah dibawa masuk, ya. Dan apabila benda ni dinafikan, Khairi telah memuat naik bukti video pengundi hantu itu. Jadi bukti video ni perlu dijawab oleh Zahid dan Muhammad Hassan. Tetapi apa pun, saya secara peribadi lihat sudah ada dua pengundian. Satu semalam, tepukkan gemuruh semua nak jawatan dipertandingkan. Satu lagi, dengan dakwaan ada pengundi hantu, tiba-tiba menurut media, usul tidak bertandingkan jawatan presiden ini diluluskan. Itu pun dengan pungutan suara. Baiklah. Tetapi adakah jawatan presiden boleh dipertandingkan? Jawapannya, ya, boleh dicabar. Dan benda ni sebenarnya saya ada sebut. Mula-mula ianya didiamkan. Persepsi diberikan bahawa sekiranya MKT atau Perhimpunan Agung UMNO meluluskan usul tidak cabar jawatan presiden, maka jawatan presiden tidak boleh dicabar. Kemudian saya merupakan orang pertama yang telah membuat satu live di mana saya mendedahkan bahawa kalau kita berdasarkan perlembagaan UMNO, tidak ada halangan bagi mana-mana ahli untuk mencabar jawatan presiden dan timbalan presiden yang wajib dilakukan pemilihan setiap 3 tahun. Dan memandangkan ada klausa di dalam perlembagaan UMNO yang memerlukan pemilihan dilakukan, semestinya bila kita sebut orang memilih, orang berhak memilih lebih dari antara 2 atau 3 calon. Dan tidak ada apa-apa yang menyekat ahli-ahli UMNO daripada mencabar presiden atau mencalonkan diri. Jadi MKT atau Perhimpunan Agung UMNO tidak boleh mengatasi perlembagaan UMNO. Maksudnya, sekiranya ada usul jawatan presiden tidak dipertandingkan dan sekiranya usul ini telah diluluskan, ianya bukannya satu ketetapan dasar parti. Kerana tidak ada sebarang ketetapan dasar yang boleh dibuat yang bercanggah dengan perlembagaan yang jelas memberikan hak kepada ahli-ahli UMNO untuk mencabar presiden. Justru jawatan presiden wajib dipertandingkan dan ahli-ahli UMNO berhak untuk mencabar presiden tanpa sekatan, tanpa boleh diambil tindakan disiplin kerana mereka tidak melanggar perlembagaan parti. Malah jika mereka diambil tindakan disiplin, pihak yang mengambil tindakan disiplin telah melanggar perlembagaan parti. Saya yang pertama mendedahkannya, dan selepas saya mendedahkannya, kemudian barulah Isham Jalil keluar dan berkata perlembagaan UMNO tidak akan dipinda, jawatan presiden tetap akan boleh dipertandingkan dan akan dipertandingkan. Cuma dia tak sebut penuh. Sepatutnya dia tambah sesiapa pun boleh mencabar presiden, tidak kira apa usul yang diluluskan.
Jadi kelulusan usul ini hanyalah satu proses yang mungkin untuk cuba memberi mesej kepada siapa-siapa yang ingin mencabar presiden bahawa tengoklah delegasi ni majoritinya tidak ingin jawatan dicabar. Jadi jika anda cabar pun anda mungkin kalah. Mungkin itu niat Zahid. Tapi apa Zahid tidak ingin anda tahu dan dia akan senyapkan adalah sebenarnya tidak ada halangan bagi sesiapa mencabar jawatan presiden. Okey. So inilah mesej saya. Sekarang kita perlu Zahid dan Muhammad Hassan jawab bukti video yang ditampilkan oleh Khairy Jamaluddin yang menunjukkan perwakilan import atau pengundi hantu. Ya, tak masuk akal ya, saya ulang. Hari ini lulus undian suara, semalam tepukan gemuruh bila sebut nak cabar, bila ada perwakilan yang sebut bahawa jawatan presiden wajib dicabar. So itu sahaja mesej saya lah. Itu sahaja mesej saya. Bagi saya, Zahid telah buktikan hari ini dia adalah pengecut. Zahid yang telah memusnahkan UMNO, Zahid yang telah membawa ketidakstabilan terhadap UMNO, Zahid yang telah memperdaya ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional dan UMNO, dan juga memperdaya yang di-Pertuan Agong menerusi warkahnya. Adalah Zahid ini adalah pengecut. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.